Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dalam slide ini saya akan sambung penerangan tajuk penyusunan dalam pengurusan Islam dari aspek kebaikan carta organisasi, perkara yang perlu ambil kira dalam membuat penyusunan serta dasar-dasar penyusunan pentadbiran Islam. Okey, apakah kebaikan carta organisasi? Terdapat beberapa kebaikan kenapa perlunya carta organisasi. Yang pertama sekali, untuk mengenal pasti kelemahan struktur kerja. Contohnya, katakan permohonan tender sebuah syarikat untuk mendapatkan tender suatu projek. Dan didapati tender itu tidak sampai ke pihak atasan ataupun pengurusan. Jadi dengan adanya carta organisasi, sudah tentu ada carta alir. Okey, sepatutnya selepas saja suatu permohonan itu dihantar, maka jabatan mana yang akan proses. Ya. Jadi sekiranya borang tu sampai jabatan B, maka kita tahu, okey, di sinilah sebenarnya masalah berlaku. Ya. Jadi dengan adanya carta organisasi, kelemahan, kekurangan, masalah dapat dikenal pasti dengan lebih cepat. Ya. Dan dengan itu tindakan penambahbaikan ataupun tindakan susulan dapat diambil dengan segera. Okey, yang kedua, dengan adanya carta organisasi juga, ia mampu menunjukkan peluang kerjaya kaki tangan, keperluan latihan kepada kaki tangan, serta bangunan kaki tangan dan kedudukan tangga gaji. Jadi secara tak langsung ia juga mampu memberi motivasi kepada pekerja. Contohnya sekarang ni saya berada peringkat A. Okey, untuk sampai ke peringkat B, C dan D, apa saya perlu lakukan? So dinampak dia punya career path kan. Dia punya peluang kerjaya. Ya, selepas mungkin 5 tahun, mungkin 3 tahun ya. Jadi dengan adanya carta organisasi ini mampu memberi semangat ya kepada pekerja untuk mungkin menambah baik ataupun mendapatkan peluang kerjaya yang lebih cerah ya. Okey, yang ketiga, carta organisasi juga mampu memberi panduan ringkas dan cepat untuk menunjukkan perjalanan organisasi kepada pihak luar. Ia bukan sahaja membantu gerak kerja pihak dalaman dalam organisasi, ia juga mampu memberi panduan ringkas maklumat kepada pihak luar untuk berhubung dengan syarikat tersebut ataupun dengan institusi tersebut ya, dengan adanya carta organisasi ya. Okey, dalam proses penyusunan, apakah perkara-perkara yang perlu diambil kira? Okey, perkara atau nilai yang diambil kira dalam proses penyusunan sesebuah organisasi melihat pada 3 perkara ya. Sumber manusia, sumber tabi'i dan juga gabungan sumber. Okey, yang pertama sumber manusia ini yang paling penting lah. Maksudnya para pekerja ya. Dalam proses penyusunan sebuah syarikat ataupun pihak pengurusan perlulah memastikan jumlah sumber manusia ini mencukupi dan menyusun fungsi dan tugas mereka berdasarkan kemahiran, keupayaan dan kebolehan mereka. Ini penting ya, supaya mereka dapat menjalankan tugas yang diberikan dengan lancar ya. Dan bila tugas dapat dijalankan dengan lancar, dapat dilaksanakan dengan baik, maka sudah tentulah matlamat organisasi mampu dicapai ya. Kemudian yang kedua ialah sumber tabi'i, sumber alam, sumber jadi yang juga penting pada organisasi. Ini contohnya kalau katakan syarikat itu merupakan pengeluar jus minuman ya, ataupun teh. Jadi dalam hal ini pihak syarikat perlu menyusun atur bagaimana caranya untuk memastikan bahan bekalan untuk menghasilkan jus. Contohnya kata jus delima, buah delima sendiri ataupun beri. Buah beri itu sendiri dapat dibekalkan tanpa sebarang halangan ya. Jadi dengan jumlah yang mencukupi.
Jadi ini pentingnya sumber tabi'i, sumber alam sendiri. Sekiranya ia syarikat tersebut memerlukan sumber tabi'i lah dalam pengurusan tadi. Daripada itu sumber peralatan juga perlu diambil kira. Contohnya bilangan mesin, bilangan peralatan-peralatan lain yang perlu untuk memastikan urusan operasi kerja dapat berjalan dengan lancar. Okey, yang ketiga, gabungan sumber. Maksudnya antaranya kecekapan intelektual, kemunian pribadi serta kecanggihan peralatan terkini. Jadi dalam hal ini kalau kita kan dah ada sumber manusia, kita dah ada sumber manusia mencukupi, kemudian sudah ada peralatan yang baik. Jadi perlulah disesuaikan pekerja tadi dengan peralatan yang dimiliki oleh syarikat. Kalau katakan kita ada peralatan yang canggih, tetapi tidak ada pun pekerja yang mampu untuk menggunakan peralatan tadi. Untuk mengendalikan mesin tadi. Contohnya kalau kita kata ada mesin buatan Jerman cukup berkualiti dan mampu menghasilkan ataupun menjalankan operasi pembungkusan contohnya, ataupun pelebelan contohnya dengan lancar. Tetapi tak ada seorang pun yang tahu bagaimana nak menguruskan ataupun mengendalikan mesin tersebut. Maka ia juga boleh membawa kepada pembaziran. Kita beli barang yang ataupun peralatan canggih, tapi tidak ada siapa pun yang mampu mengendalikan peralatan tadi. Jadi perlu ada gabungan sumber tadi, perlulah juga disusun supaya peralatan dan juga pekerja yang ada mampu mengendalikan peralatan tadi. Dan seterusnya kita lihat kepada dasar-dasar penyusunan pentadbiran Islam, yang kita lihat kepada 4 perkara, 4 dasar, iaitu yang pertama mobiliti kepimpinan, yang kedua otoriti kuasa ataupun otoriti atau kuasa dan tanggungjawab, yang ketiga konsep syura dalam menyusun, yang keempat desentralisasi atau pengagihan atau penurunan kuasa. Okey, apakah mobiliti kepimpinan? Okey, Islam mengamalkan sistem pentadbiran berorganisasi. Kepentingan kepimpinan di sini ialah untuk memberi arahan dan atur urusan. Kenapa? Untuk mengelakkan konflik. So perlu adanya mobiliti kepimpinan. Jadi pemimpin perlu menyusun dari atas bagaimana untuk memastikan pekerja bawahnya, di bawahnya mampu menjalankan urusan kerja dengan baik. Supaya tidak ada berlaku pertindanan, adanya konflik kerja antara pekerja tadi ataupun antara jabatan. Dan tindakan pemimpin pula tertakluk kepada undang-undang dan juga syura. Jadi tertakluk kepada undang-undang peraturan polisi dalam sebuah syarikat. Dan keputusan yang dibuat pula perlulah berlandaskan kepada konsep syura, maksudnya perbincangan, perbincangan antara jabatan, perbincangan antara pihak pengurusan dan juga bawahan. Ketaatan kepada ketua berlaku dibenarkan dalam Islam selagi mana bukan pada perkara maksiat. Jadi sekiranya apa yang diarahkan oleh pemimpin ataupun ketua itu suatu yang bercanggah dengan Islam, maka tidak wajib untuk pekerja mengikutinya ataupun menurutinya. Dan pertimbangan kenaikan pangkat dalam Islam diberi sekiranya seorang itu layak untuk dinaikkan pangkat. Yang kedua, otoriti atau kuasa tanggungjawab. Ia berhubung rapat dengan kuasa dan tanggungjawab. Dimasukkan dan ia dimasukkan dalam carta organisasi pentadbiran. Contohnya katakan presiden, apa tugas dia? Naib presiden, apa tugas dia? Ketua jabatan, apa tugas dia? Pegawai A, pegawai B, pegawai C, apa tugasnya? Jadi otoriti ni dia datang selari dengan tanggungjawab. Kekuasaan. Kekuasaan tu bukan satu kemampuan untuk membuat keputusan atau tindakan akhir sebelum sesuatu perkara itu dilaksanakan. Dan asas utama dalam carta organisasi ialah untuk menentukan batas kuasa dan juga ganjaran. Contohnya kalau katakan
pihak pengurusan dia ada di bidang kuasa dan sudah tentulah ganjaran pendapatannya berbeza dengan mereka yang berada di bawah. Mungkin kita kata tak adil lah sebab kita buat kerja penat tapi mereka ke atas tak penat macam kita tapi gaji mereka lebih tinggi. Kita kena faham bahawa untuk berada di atas mereka perlu bermula dari bawah. Dan sebenarnya kepenatan mereka mungkin kita tak nampak dari sudut kerja kasar, tapi kepenatan dari segi bagaimana untuk memikirkan, untuk mencari jalan keluar, untuk membuat keputusan, untuk memastikan perjalanan syarikat, matlamat syarikat mampu dicapai. Jadi itu yang perlu kita fahamlah. Okey, yang ketiga, konsep syura. Syura adalah kewajipan dalam pengurusan Islam. Ini kita boleh lihat dalam surah Asy-Syura ayat 38 yang menganjurkan kita supaya bermusyawarah dalam buat keputusan. Dan ini memang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW sendiri dalam pentadbiran baginda ketika memegang tampuk pemerintahan sebagai pemerintah Islam, pemerintah kerajaan Islam pertama di Madinah. Dan apa yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW ini diikuti pula oleh para sahabat, Khulafa Ar-Rasyidin. Kemudian yang keempat, desentralisasi atau pengagihan atau penurunan kuasa. Penyusunan pengurusan terbahagi kepada dua, iaitu dia desentralisasi ni dia lawan pada centralisasi, centralization. Centralization maksudnya berpusat. Decentralization maksudnya diagihkan, pengagihan kuasa. Maksudnya tak berpusat lah. Jadi penyusunan pengurusan terbahagi kepada dua, iaitu membuat dasar dan menjadi nasihat kepada pihak berkuasa dalam membuat suatu keputusan. Dan yang kedua, melaksanakan tugas dan kerja yang telah dirancang oleh pemerintah dengan batasan kuasa tertentu. Maksudnya ada dua pihak. Yang pertama, pihak yang membuat dasar. Siapa yang membuat dasar? Ini pihak atasan, pihak pengurusan. Jadi ada pengagihan kuasa itu. Jadi bukan bermaksud pihak pengurusan yang membuat keputusan, yang membuat polisi, membuat dasar, kemudian mereka jugalah yang akan membuat kerja operasi. Maksudnya ada pengagihan kuasa. Jadi ada pihak pengurusan yang membuat polisi dan peringkat pelaksana. Contoh dalam Malaysia sendirilah sekarang kan, kita ada Perdana Menteri, Jemaah Menteri, Menteri Kabinet. Ni semuanya adalah pembuat dasar. Okey, kemudian kementerian, jabatan, itu merupakan pelaksana.